Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Imran bin Muhammad Azmi bermukat Matrik A176650. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hazila binti Hamid selaku tenaga pengajar bagi kursus Asas Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu Set 2. Terima kasih juga diucapkan kerana memberikan saya peluang dan ruang untuk membicarakan mengenai isu semasa yang mana saya telah memilih topik berkenaan pembelajaran dalam talian. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, dunia sedang dilanda wabak pandemik COVID-19, juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus, iaitu pandemik yang berpunca daripada coronavirus syndrome, pernafasan akut teruk. Hal ini juga secara tak langsung memberikan kesan kepada sektor pendidikan. Bermula daripada pendidikan rendah sehinggalah ke institusi pendidikan tinggi mengalami kesan langsung akibat penularan wabak COVID-19. Di Malaysia sendiri, bermula Mac 2020, para pendidik baik di prasekolah atau di institusi pendidikan tinggi mula beralih kepada pengajaran dan pembelajaran dalam talian berbanding secara bersemuka di dalam bilik darjah atau dewan kuliah. Menerusi pengumuman terbaru oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 8 November 2020 tentang penutupan sekolah sehingga hujung tahun ini, maka suasana pembelajaran dalam talian terus mendapat perhatian masyarakat, khususnya guru, pelajar dan ibu bapa terhadap keberkesanannya pelaksanaan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Sememangnya hal ini memberikan cabaran kepada pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Antara cabaran yang kita boleh lihat ialah dari sudut kebolehcapaian internet. Keterbatasan dan kekangan pasti wujud, khususnya kepada pelajar yang tidak mempunyai capaian internet atau mempunyai kadar capaian internet yang lemah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar atau mereka yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Menurut pensyarah Pusat Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, Encik Anwar Ahmad, semua universiti sememangnya mempunyai platform pembelajaran dalam talian. Namun, isu utama yang dihadapi ialah capaian internet dalam kalangan pelajar itu sendiri. Apabila capaian internet lemah, maka hal ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi di antara dua pihak juga akan bermasalah dan tidak berkesan. Barangkali akan berlakunya keciciran maklumat akibat daripada hal tersebut. Buat mereka yang tinggal di kawasan yang sering mengalami capaian internet, pasti menjadi satu beban. Misalnya, kita dapat lihat peristiwa yang lalu mengenai seorang pelajar iaitu Viveno Mosibin yang memaparkan cabaran yang beliau lalui menerusi rakaman video di YouTube. Viveno terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet yang kuat sepanjang peperiksaan dalam talian berlangsung pada 9 Jun yang lalu. Peristiwa ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya capaian internet yang baik apabila kelas dalam talian ini dijalankan. Jika tidak, ia pasti akan mendatangkan permasalahan. Menurut Malaysia kini, kajian dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia antara 28 Mac 2020 hingga 2 April mendapati 36.9% pelajar tidak mempunyai peranti bagi pembelajaran dalam talian. Ada setengah pelajar ini tidak mempunyai kemudahan seperti komputer riba atau telefon pintar untuk mengikuti kelas atas talian. Seperti mana yang saya katakan tadi, kelas atas talian ini merangkumi semua pelajar, maka ia juga melibatkan pelajar di sekolah rendah atau di sekolah menengah, dan rata-rata mereka ini didapati tidak mempunyai kemudahan seperti komputer riba, sedangkan kelas atas talian ini memerlukan kemudahan seperti komputer riba untuk melaksanakan tugasan yang diberikan secara maya. Hal ini secara tak langsung mendatangkan kebimbangan kepada tenaga pengajar berkenaan keberkesanan pembelajaran secara atas talian apabila ada pelajar yang tidak dapat turut serta kerana tiada kemudahan peranti bagi pembelajaran secara maya ini. Manakala yang kita dapat lihat selain itu ialah suasana yang tidak kondusif. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pasti menghadapi masalah berkenaan suasana yang tidak kondusif apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran bising, tempat yang sempit serta ketiadaan ruang belajar yang selesa. Dalam sebuah rumah kecil dan menempatkan bilangan ahli keluarga yang ramai pasti mendatangkan suatu ketidakselesaan kepada pelajar tersebut. Namun daripada hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahawa biarpun begitu, kita tidak dapat lari dari norma baru yang telah diperkenalkan ini, iaitu pembelajaran atas talian. Semua pihak juga haruslah memainkan peranan. Tenaga pengajar mungkin boleh mengubah platform yang digunakan dari Google Meet ke suatu aplikasi yang tidak memerlukan data berkelajuan tinggi seperti aplikasi WhatsApp dan aplikasi Telegram. Ibu bapa juga perlu mengambil tahu akan anak-anak dan haruslah lebih peka dan sentiasa memantau perlakuan anak-anak di rumah. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah memantau kebajikan para pelajar sama ada di peringkat sekolah hingga ke peringkat universiti.
Sekian, terima kasih.